memperbaiki kehidupan kita. Mana kita dapat ni majlis tazkirah, majlis ilmu yang ada sepanjang bulan Ramadan, masya-Allah banyak ilmu kita boleh dapat. Kita boleh kongsi bersama. Ini sepatutnya menjadi satu kesukaan seronok aku hidup di dunia, kerana berpeluang belajar, berpeluang dengar tazkirah, berpeluang duduk dalam kuliah. Tinggal lagi kita nak hadir atau tidak dalam diri kita, dalam majlis tadi. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah latihan yang telah kita lalui sepanjang bulan Ramadan. Jadi esok yang terakhir, apakah kita dapat sempurnakan yang terakhir? Sekurang-kurang yang akhir tu kita jaga elok. Paling kurang itu. Yang akhir ni kita jaga. Jaga jangan buat yang makruh, kita perbanyakkan yang sunat. Jadi manusia ni pecah 3 kategori. Kesimpulan kehidupan dia 3 kategori. Walikullin darajatum mimma amilu, dan bagi tiap-tiap jin dan manusia itu darajatun, beberapa darjat pangkat daripada apa yang dikerjakan. Tengok, kalau kita berada sepanjang bulan Ramadan, daripada apa amal yang kita buat, pecah 3 kategori. Yang pertama muslim. Muslim ni iaitu orang yang buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Muslim lah, Islam. Yang wajib semua dia buat. Rukun Islam selesai, beres. Puasa, zakat, haji dia mampu. Nampak tak? Yang wajib, yang sunat langsung tak buat. Lepas main fardu, salam terus balik. Tak ada wirid, tak ada doa. Wirid sunat, doa sunat. Quran dia tak baca. Baca Quran sunat. Afdal ibadat umat, tetapi tak menjadi kewajipan. Jadi hanya jaga semayang 5 waktu je. Puasa bulan Ramadan yang wajib saja. Kemudian yang haram langsung dia tak buat. Mengumpat pun tidak, mengata orang pun tidak, maksiat dia tak buat. Jadi jaga yang wajib saja. Dia ni muslim, orang Islam. Yang kedua, orang yang mana dia ni, yang wajib dia buat, kemudian yang sunat dia buat, yang haram dia tak buat. Yang wajib pun jaga rukun Islam 5. Yang sunat dia tambah, lepas fardu buat sunat, hatta uhibbah, dia buat sunat ni kerana apa? Supaya Allah Ta'ala kasih kepada dia. Selesai dah sembahyang fardu 5 waktu, lepas fardu dia buat pula ba'diyah, sembahyang sunat ba'diyah yang mengiringi selepas fardu, rakaatain ni 2 rakaat. Pasal apa kamu buat ba'diyah tu? Sunat. Dalam kitab sebut, Nabi pun suruh buat. Maka dia ni akan duduk tangga yang kedua, itu rabihun, orang yang beruntung. Dia ni laba, banyak untung. Tapi syarat yang buat yang haram. Yang haram dia tak buat. Yang ketiga, orang yang khasirun. Orang yang khasir iaitu orang yang mana dia ni buat segala kejahatan, kebaikan tak buat sikit abu, tak buat. Jadi dosa-dosa dia buat, mata dosa, tangan buat dosa, kaki buat dosa, segala-gala anggota buat dosa. Semayang pun tinggal, tak taat ibu bapa, aurat terbuka. Jadi buat dosa 24 jam. Kebajikan, ketaatan tak ada. Jadi orang yang khasir, orang yang rugi. Dunia rugi, akhirat pun rugi. Jadi kita duduk di mana? Kita boleh tentu dah kedudukan kita di mana. Kalau muslim ni buat wajib saja, haram satu pun tak buat. Satu pun sekali pun tak mengumpat. Kalau satu hari 24 jam tak mengumpat sekali. Seminggu tak mengumpat. Kalau kena mengumpat sekali, habis dah, jatuh keluar pada muslim dah. Yang wajib pun buat, yang haram pun buat, tak muslim dah, nampak tak? Tak sejahtera dah. Tak serah diri kepada Allah. Yang disuruh buat, yang disuruh tegar, yang dilarang pun buat juga. Kamu tak menyerah dengan Allah Ta'ala ni. Jadi maknanya terkeluar dah tangga tu. Kemudian rabih, orang yang untung, buat yang wajib, buat yang sunat, yang haram tak buat. Tak buat sekali-kali. Kadang-kadang dia salah faham. Dia salah faham dengan pepatah. Pepatah kata apa? Buat jahat jangan sekali. Dia pegang situ. Buat jahat jangan sekali. Jadi apabila dia pegang situ, jawapannya, maknanya buat jahat biar berkali-kali. Dah kata buat jahat jangan sekali. Saya tak buat sekali, saya buat 10 kali je. Tu dia salah faham. Nampak tak? Kata jangan buat sekali, maka dibuat berkali-kali. Ni pun silap. Maknanya kalau boleh tinggal terus. Tapi inilah kita kena lawan nafsu kita. Nafsu kita ni tentu kebaikan, keburukan. Nafsu 7 lapis ni setengah ulama dia gunakan kuasa zikir la ilaha illallah 70,000 nak lepas satu hijab. 70,000 zikir nak lepas satu hijab antara 7 lapis nafsu tadi. Bayangkan kuasa zikir dia. Kita banyak mana kita zikir pada Allah Subhanahu Taala. La ilaha illallah satu hari berapa kali, cuba kita bilang. Sebaik-baiknya lepas mayang 100, lepas mayang 100, 5 waktu 100.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu kedudukan amalan kita. Tengok sebulan Ramadan banyak mana sunat kita buat, banyak mana wajib kita buat, banyak mana haram yang kita tinggal. Tu kedudukan kita, rabih ke, muslim ke, khosir. Jadi esok Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Kita jangan jadi macam mana Nabi SAW bagi tahu, bila Nabi nak mula Ramadan, Nabi naik mimbar. Tiba-tiba Nabi naik mimbar, Nabi naik tangga pertama, Nabi pun baca amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi kata amin. Nabi naik tangga ketiga, Nabi kata amin. Jadi Nabi perintah sahabat-sahabat datang berkumpul di hadapan dia. Tiba-tiba sahabat tengok Nabi kata amin, amin, amin. Pasal apa Nabi tiba-tiba amin, amin? Pasal apa? Jadi kemudian tanya. Bila tanya Nabi pasal apa, kami tengok satu perbuatan yang kamu tak biasa buat seumpama ini ya Rasulullah, lebih kurang mafhum. Sebelum ni kamu tak buat begini, baca amin, amin, bacalah bismillah ke panjat tangga. Jadi dia kata aradoli inna Jibril alaihissalam aradoli. Jadi Jibril alaihissalam telah muncul. Tiba-tiba nak naik tangga tadi, Jibril muncul. Maka Jibril pun dia bagi tahu, faqala ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu qultu amin. Jadi Nabi bagi tahu, tiba-tiba je Jibril muncul di hadapan aku, maka dia pun berkata. Dia kata ba'uda, binasalah, cilakalah, jauh daripada rahmatlah mereka yang mendapat Ramadan, dia hidup bulan Ramadan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, maka tidak diampun bagi dia. Dia dapat bulan Ramadan, hidup dalam bulan Ramadan, sihat walafiat, tetapi tidak diampunkan bagi dia. Maka Nabi jawab apa? Qultu amin. Maka Nabi aminkan doa tadi. Sepatutnya Nabi belah kasihan pada umat, ya Allah, jangan jadi begitulah, doa lah elok-elok malaikat. Nabi pun kata amin. Tengok orang yang sia-siakan bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita alhamdulillah, saya percaya jemaah sekalian dah usaha sungguh-sungguh bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan. Maka Nabi jamin wa yughfaru lahum fi akhir lailih, maka diampunkan bagi mereka pada akhir malam Ramadan. Akhir malam dalam satu hadis Nabi kata diampunkan bagi mereka itu, ya Rasulullah hiya lailatul qadr. Maka sahabat tanya, diampunkan malam akhir itu malam Lailatul Qadar ke? Qala la, Nabi kata tidak. Diampunkan apabila kita hidupkan malam Ramadan, maka kita diampunkan dosa. Sahabat tanya, malam Lailatul Qadar ke dapat ampunan tadi? Nabi kata tidak. Walakinnal amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Tetapi sesungguhnya al-amil, orang yang bekerja, yang beramal, yang berusaha tadi, innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah, sesungguhnya dicukupkan, disempurnakan pahalanya apabila telah selesai amal dia. Jadi daripada satu Ramadan kita buat amal, puasa siang hari, tarawih malam, semayang 5 waktu, malam pertama, malam kedua tarawih lagi, puasa lagi siang hari, malam ketiga tarawih lagi, tadarus lagi siang hari, puasa. Jadi akhir Ramadan Allah nak ampun dosa malam Lailatul Qadar ke? Sahabat tanya, tidak. Sesungguhnya pekerja itu apabila telah selesai kerja dia sebulan, maka dia akan ambil gaji, iaitulah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah janji Nabi, iaitu kelebihan keberkatan malam akhir, Allah Taala nak ampun dosa pula. Jadi kita kena hidupkan malam-malam akhir. Jadi kita hidupkan Ramadan. Dalam satu riwayat Nabi kata, barang siapa menghidupkan malam yang 5 ni, Allah Taala nak wajibkan dia syurga. Nak bagi dia syurga, dihidupkan 5 malam. Yang pertama malam tarwiyah. Malam tarwiyah iaitu malam 8 Zulhijjah. Bulan haji, malam yang ke-8 iaitu tarwiyah. Yang kedua malam Arafah. Malam Arafah iaitu malam hujjaj, jemaah haji dia wukuf di padang Arafah 9 Zulhijjah. 8, 9 tarwiyah dan Arafah, hidupkan 2 malam. Kemudian malam Aidaini, 2 Aid. Malam raya puasa, malam raya haji. Jadi hidupkan 2 malam ni, hidupkan dengan banyak buat amal. Nabi kata zainu a'yadakum bitakbir, hidupkan malam kamu, hidupkan hari raya, hiasi hari raya kamu dengan banyak takbir. Banyakkan bertakbir, duduk rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyakkan bertakbir. Kalau di pondok sana, malam raya sampai pukul 3 pagi takbir pakai mic. Nampak tak? Jadi malam raya budak-budak pun ramai, orang dewasa pun malam raya takbir di masjid. Hidupkan takbir.
Setengah tempat mungkin di sini pun ada, dia buat ziarah rumah ke rumah dengan bertakbir. Jadi hidupkan dengan bertakbir. Jadi elakkan. Kadang-kadang ni silapnya apabila malam raya kita pun buka televisyen. Tengok dah artis habis, amas bulan puasa kita habis itu saja. Dengan perkara yang tak datangkan faedah. Jadi Nabi suruh kita hiasi takbir, kita hiasilah dengan takbir, dengan zikir. Itu maknanya 5 malam. Kemudian malam nisfu Syaban kita hidupkan. Buatlah qiyamul lail, teruskan qiyamul lail. Malam raya pun kita buat lagi. Kalau buat sunat tasbih sepanjang 10 malam, malam raya pun buat sunat tasbih. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi beberapa perkara sepatutnya saya dah boleh selit malam ni untuk bagaimana nak menyambut Aidilfitri. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, jadi daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi SAW bersabda, tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wa kharsu sadr. Jadi Nabi kata kamu berilah hadiah. Berilah hadiah fa innal hadiyata, kerana sesungguhnya hadiah. Ni hadiah kita bagi anak-anak, budak-budak bagi duit raya ni. Tuzhibu wa kharsu sadr, menghilangkan dari perasaan dengki. Jadi kalau ada perasaan dengki dengan seseorang, dengan saudara kita, bila bagi hadiah hilang dengki itu. Ini ubat besar. Kita berasa sombong dengan dia, dengki dia, ada perbalahan. Bila bagi hadiah, ini ubat besar untuk menghilangkan perasaan dengki. Wala tahqiranna jarah li jaratiha walau syikki firsin syatin. Dan jangan merendahkan hadiah. Bila dapat hadiah pula, bila dapat hadiah maka kita jangan merendahkan, jangan menghina, jangan mengata dengan hadiah yang kecil, yang ringan, yang sedikit tadi. Nampak tak? Jadi bagi seorang jiran apabila dapat hadiah yang kecil, maka jangan kita memperkecilkan. Ini sifat bulan Ramadan, iaitu kita dengan suasana kita doa saudara kita sama-sama, kita mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita, ibadah kita, dan juga kita berilah sama-sama hadiah. Hadiah utama pada budak-budak, utama orang yang nak musafir, maka dia tolak bala dengan hadiah, dengan sedekah. Inna sedekah, sesungguhnya sedekah itu taruddul bala wa tutawilul umrah. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan usia. Jadi banyak kita bagi sedekah. Masuk tabung masjid ke, bagi kepada kanak-kanak, anak yatim ke. Kemudian ziarah, hidupkan bulan Syawal kita dengan ziarah. Kerana Nabi SAW bagi tahu antara kelebihan kita ziarah ni, barang siapa yang nak Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia dia dan Allah Taala beri berkat pada umur dia, maka fal yasil rahimahu, maka dihubunglah silaturahim. Walaupun kita jauh nak pergi ziarah, nak pergi ziarah tu jauh, modal habis minyak. Jadi janji Nabi dalam kitab sana, bab man ahabbal basta fi rizqi, barang siapa nak luas rezeki dia, maka hubunglah silaturahim. Jadi kita nampak pada adat pada dunianya duit kita habis, tetapi di situ ada janji Nabi, pergilah. Kita pergi dengan keyakinan kita pada Nabi, janji yang Nabi setelah sebut, iaitu Allah Ta'ala panjangkan usia kita, beri berkat pada rezeki kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala perkenan terima segala amalan kita bulan Ramadan yang penuh berkat ini, dan kita pun tak pasti seperti mana diberitahu oleh Tuan Haji Zulkifli tadi, adakah tahun depan kita sempat atau tidak. Sedangkan tahun ni kita tidak sempurnakan, kita tidak bersungguh-sungguh. Jadi kita tetap harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadi perkenankan segala amalan kita diterima, dan juga panjangkan usia kita sehingga boleh kita dapat Ramadan akan datang. Jadi Allah Ta'ala sediakan malam Lailatul Qadar pula. Tengok umat dulu umur panjang-panjang, umur dia 1000 tahun, 2000 tahun. Jadi umat akhir zaman ni 60-70 tahun. Jadi dia cemburu, ya Allah, umat dulu umur 1000 tahun, kita 60-70 tahun, macam mana nak sama kehebatan kelebihan mereka. Jadi Allah Ta'ala jadikan malam Lailatul Qadar yang mana siapa dapat lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Jadi ulama kata siapa yang dapat 10 kali malam Lailatul Qadar, jadi dia dah dapat umur 800 tahun lebih. 800 tahun kita dapat kalaulah kita dapat 10 kali Lailatul Qadar. Zaman Nabi Musa, satu orang perempuan, satu orang ibu menangis teresak-esak
Sedih kerana apa? Kerana anak dia meninggal. Dia kata kecil lagi anak dia. Anak dia kecil lagi anak dia. Meninggal dah, Allah Ta'ala cabut nyawa. Berapa umur anak tu? Umur anak berapa yang sedih sungguh sangat ni. Jadi dia kata umur dia baru 300 tahun. 300 tahun, Masya Allah. Dia kata kecil lagi 300 tahun. Umat akhir zaman esok, akhir zaman nanti umur 60-70 tahun. 60-70 tahun, terkejut dia. Kalau aku hidup zaman 60-70 tahun, aku nak buat ibadat sungguh-sungguh sepanjang masa nak buat ibadat, tengok. Umat dulu umur panjang 300 tu budak lagi. Jadi Allah Ta'ala nak panjangkan ibadat kita, Allah bagi Lailatul Qadar. Jadi kita no complain dah. Walau umur 60 tahun tapi umur amal kita sama dengan umat dulu 1000 tahun. Inilah yang Allah Ta'ala nak tunjuk keadilan dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampai ni dapat saya amalkan sendiri dan tuan-tuan ambil iktibar dan kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Jadi saya pun ingin meminta maaf sekiranya ada kesilapan, kekurangan sepanjang perkhidmatan saya di surau ni. Kuliah saya asalnya sebulan sekali. Jadi mudah-mudahan kita dipertemukan bulan Ramadan. Jadi yang balik kampung, saya pun nak ucap fi amanillah. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Malam ni pun dengar ramai dah nak bermusafir. Jadi yang ada kenderaan sini bacalah doa, keluar main sunat musafir, ikut sunnah, insya-Allah salamah barakah, ikut sunnah Nabi, baca dengan naik kenderaan. Sampai setengah orang tu dia naik sungguh. Nabi ajar naik kenderaan naik kaki kanan. Naik kaki kanan. Jadi kereta ni kalau kita duduk sebelah kiri tak apa, naik kaki kanan. Yang naik driver pun masuk kaki kanan juga nak naik sunnah. Pijak dulu kaki kanan baru masuk ponggong. Kalau masuk ponggong dulu kaki kiri, nampak nak hidup sunnah. Pakai kasut, ulama ajar pijak kaki kiri, sarung kaki kanan. Nampak tak? Pijak kaki kiri atas kasut, masuk kaki kanan. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Minta jauh daripada tentera iblis syaitan, takut dalam perjalanan dia akan hasut kita.